Terima kasih YB Jelutong. Berikutannya Yang Di-Pertua, terima kasih banyak kepada Menteri Perpaduan yang seorang duduk di situ. Disilakan Hasilkan YB tidak kosong. Sungai Buloh. Terima kasih Tuan Speaker membenarkan saya ruang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan atas usul menjunjung kasih titah diraja. Saya ingin mula perbahasan saya dengan tumpu pada pengurusan sistem keadilan, khususnya berkenaan dengan jenayah ataupun the administration, dengan izin the administration of the criminal justice system. Saya akan bangkit dua kes. Satu kes berkenaan dengan jenayah pembunuhan dan yang kedua adalah berkaitan dengan jenayah rasuah. Yang kes yang pertama itu adalah berkaitan dengan pembunuhan Altan Tuya. Kita tahu ini dalam ruang awam, bicara dah habis, dua anggota polis, Inspektor Azilah dan Korporal Sirul telah didapati bersalah dan dihukum dengan hukuman mati. Inspektor Azilah sekarang ada di penjara di negara, Sirul sekarang ada di Australia. Tapi seluruh negara, bahkan bukan seluruh dunia tahu ada satu masalah dengan keputusan itu. Memang mereka adalah orang yang membunuh Altan Tuya, meletak badan dia, meletak C4 atas badan dia, meletupkan badan dan sebagainya. Tetapi semua tahu mereka tak ada motif untuk jenayah itu. Jadi inilah kelemahan besar atas kes ini. Dan perkembangan baru yang berlaku pada akhir 2019 adalah ini. Inspektor Azilah memfailkan satu permohonan di Mahkamah Persekutuan dan menulis dan mendedahkan kepada ruang awam. Ini diberi pada media semua. Semua boleh lihat dalam internet dan baca surat akuan itu. Menerangkan apa yang sebenarnya berlaku. Dan dia mendakwa, ini dakwaan dia, Inspektor Azilah, iaitu dia menerima arahan untuk membunuh Altan Tuya direct secara langsung daripada pada masa itu Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Pekan, lepas yang jadi Perdana Menteri lepas itu. Inilah versi Azilah. Dan kes itu masih permohonan, dia buat permohonan di Mahkamah Persekutuan untuk semak semula keputusan dalam kes dia. Dan ini berlaku pada saya sebut pada akhir bulan tahun 2019. Masa itu Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas masa itu, bila dia terima dokumen ini, dia arahkan seorang DPP kanan terus pergi ke Australia, jumpa Korporal Sirul di pusat tahanan di Sydney, Bella Wood, dan interview beliau secara detail apakah versi Korporal Sirul. Dan apa yang ini telah diterangkan secara terperinci dalam buku yang diterbitkan oleh Tan Sri Tommy Thomas, di mana beliau berkata, dan ini penting, saya dengan izin saya baca dalam bahasa asal, Sirul's version corroborated Azilah's. Maksudnya mengesahkan. Dua-dua consistent versi dia. Their joint version was credible. Maksudnya adalah boleh dipercayai. Particularly taking into consideration that they were incarcerated in different detention centers in two countries with no means of contacting each other. Iaitu mereka memberi versi di negara yang berlainan, jauh daripada satu sama lain, tanpa peluang untuk berkomplot lah untuk buat satu versi yang sama. Tidak. Dia berpendapat, dia kata dalam buku itu, dia puas hati bahawa dua-dua ini bercakap benar. Dan dia arahkan sebagai peguam negara, siasatan dibuka semula. Dan ini yang berlaku pada akhir bulan 2019 dan awal 2020. Dan 40 ini ikut versi yang ditulis oleh Tan Sri Tommy Thomas. 40 saksi dikenal pasti, bakal saksi, beberapa di Temuduga, dan pada masa itu siasatan itu berjalan. Tan Sri Tommy Thomas meletak jawatan pada akhir bulan Februari 2020. Kerajaan tukar selepas itu. Dan saya nak tahu, saya tanya pada kerajaan, memberi penjelasan yang terperinci, yang tepat, apakah status siasatan ini. Sebab ini merupakan, ini bukan pembunuhan biasa.
Pembunuhan ini melibatkan pada masa itu 2007 nombor 2 dalam negara yang lepas itu jadi Perdana Menteri. Mengikut fakta kes yang tidak dapat dinafikan, dia melibatkan anggota polis UTK yang dilatih untuk membuat beberapa tugas-tugas khas. Jadi ini bukan pembunuhan biasa. Ini melibatkan integriti sistem pemerintahan negara, institusi yang penting. Kes ini mesti diselesai. Dan mengikut pendapat Tuan Sri Tommy Thomas, peguam yang berpengalaman, memang ada banyak perlu diselesai, disiasat dan tindakan perlu dibuat. Jadi 2 tahun sudah lalu dan tak ada apa-apa keputusan, tak ada apa-apa berita. Saya minta kepada kerajaan memberitahu apakah status siasatan, berapakah saksi yang telah ditemuduga, apakah rancangan kerajaan tentang kes ini. Kita tak boleh tutup mata, kita tak boleh duduk diam dan harap perkara ini boleh diselindungi, disorot. Tak boleh. Sebab soalan yang besar perlu dijawab. Jadi saya menunggu. Yang Berhormat, sebagai seorang peguam, saya ingin tanya soalan. Ya. Tapi ringkas ya. Ya. Adakah Yang Berhormat setuju dengan saya, dalam kes-kes jenayah, bukan saja orang yang melakukan sesuatu kesalahan boleh dituduh, tetapi orang-orang yang telah berkonspirasi. Kalau Yang Berhormat Pekan telah memberi arahan dan telah memberi arahan untuk membunuh, bukankah benar Yang Berhormat Pekan boleh dituduh sekarang juga untuk kesalahan itu? Betul. Saya setuju Yang Berhormat Jelutong. Tapi pada saya, bukan ini konspirasi. Dia terlibat secara langsung dalam jenayah itu bila dia arahkan. Jadi semua akan dituduh di mahkamah atas kesalahan membunuh secara sengaja. Deliberate, willful murder. In that sense, ya, dengan izin. Kes yang kedua, jadi itulah soalan saya kepada kerajaan, saya harap dapat jawapan. Kes yang kedua adalah kes berkaitan rasuah. Inilah kes yang melibatkan Datuk Hasanah Abdul Hamid. Datuk Hasanah ialah orang yang dilantik oleh Yang Berhormat Pekan masa dia Perdana Menteri untuk mengetuai satu agensi penting di bawah jawatan Perdana Menteri, yang agensi macam intelligence lah, kutip intelligence, risik, agensi risikan, bajet besar diberikan dan sebagainya. Datuk Hasanah dituduh, disiasat oleh SPRM dan dituduh di mahkamah membuat CBT atas jumlah wang 50 juta ringgit. Ini duit besar. Ini bukan duit peribadi. Inilah duit rakyat yang dikutip oleh kerajaan dalam bentuk cukai dan macam-macam pendapatan digunakan untuk kebaikan rakyat. Tapi di CBT atau dicuri, dituduhlah, ini tuduhan. Kes itu berjalan. Tiba-tiba pada 12 hari bulan April tahun 2021, tahun lepas, pendakwa raya diarahkan untuk tarik balik kes. Dan Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Ahmad Syahril, diberitahu pada masa itu, kes Datuk Hasanah akan dituduh semula dalam kes ini. Dan kes ditarik balik. Tetapi lepas itu, sampai sekarang, hampir 1 tahun, tiada apa-apa tindakan. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan, macam mana jaminan itu diberi kepada mahkamah, di mahkamah terbuka, dan tiada apa-apa tindakan sekarang. Satu lagi yang menarik, yang cukup mengejutkan berlaku dalam kes ini, bila Datuk Hasanah dibebaskan, dia di DNAA, maksudnya discharge not amounting to acquittal, dia boleh dituduh semula. Dia minta duit dia 50 juta. Dan perkara yang mengejutkan didapati bila mereka lihat dalam peti besi di SPRM, sebahagian besar hilang dan digantikan dengan duit palsu. Dan lepas itu lebih kurang, kalau 50 juta lebih kurang 30 juta hilang dan digantikan oleh wang palsu. Akhirnya lepas siasatan, seorang pegawai SPRM didakwa di mahkamah, dia mengaku salah. Saya itu sudah tanya kepada kerajaan melalui soalan lisan, mustahil seorang pegawai sahaja yang terlibat. Sebab macam mana nak dapat duit palsu 30 juta, macam mana nak buka peti besi di SPRM, macam mana nak tukar wang itu, mustahil ini semua dibuat oleh seorang saja. Tapi semasa yang masih dapat jawapan, inilah yang dibuktikan, yang ditunjuk dalam siasatan. Tapi soalan ini baru dibangkit dalam surat khabar hari ini, The Sun, oleh Tan Sri Robert Pang, mantan anggota lembaga penasihat SPRM sendiri, yang tanya soalan yang sama. Siapa lagi terlibat? Dan ini mesti diselesai.
Jadi isu saya yang saya nak tanya kepada kerajaan ialah 30 juta ringgit yang hilang ini, apa sudah jadi dengan duit itu? Adakah didapat balik daripada pegawai yang dituduh, yang telah dihukum di mahkamah? Dan macam mana dengan baki? Ada baki itu diserahkan balik kepada Dato' Hasanah, 20 juta, duit besar. Dan macam mana dengan jaminan kepada Mahkamah Tinggi yang diberikan pada April tahun lepas, bahawa Dato' Hasanah akan dituduh semula? Mereka tarik balik secara sementara sebab ada masalah teknikal ke, ada bukti baru ke macam itu. Tapi jaminan itu diberi kepada mahkamah. Tapi sampai sekarang, kita tidak dapat lihat apa-apa tindakan. Jadi, itulah soalan saya kepada kerajaan yang saya minta jawapan. Isu yang seterusnya saya ingin sentuh, Tuan Speaker, ialah isu penukaran agama anak-anak muda di bawah umur 18 tahun. Penukaran agama mereka kepada biasanya yang berlaku ialah masuk dalam agama Islam oleh ibu atau ayah tanpa pengetahuan, tanpa persetujuan ibu atau ayah yang bukan Islam. Ini yang telah berlaku. Isu ini telah diselesai di mahkamah. Prinsip telah diputuskan. Dalam kes di 2018, di kes Indira Gandhi, telah diputuskan bahawa ini tidak dibenarkan, ini berlanggar perkara 12/4 Perlembagaan Malaysia. Itu dah settle. Isu sekarang yang saya minta kerajaan bagi penjelasan dan apa tindakan yang akan kita ambil ialah di peringkat beberapa negeri, bukan semua, beberapa negeri, kita ada enactment yang masih membenarkan salah satu daripada ibu atau bapa, ayah menukar agama itu dengan cara itu. Boleh tukar agama masuk Islam dan tukar agama semua kanak-kanak yang muda. Jadi kita ada percanggahan dalam sistem kita, sistem perundangan Malaysia. Di peringkat perlembagaan sudah selesai melalui Mahkamah Perusahaan yang tafsirkan perkara 12, kata tidak boleh, dua-dua mesti setuju sebab pada masa mereka kahwin, pada masa mereka ada anak itu, mereka dua-dua ialah bukan Islam. Dan ini bagi saya ialah mencerminkan keadilan lah. Tidak adil bila seorang boleh tukar agama anak muda tanpa merujuk kepada pasangan. Tetapi undang-undang di peringkat negeri berlainan, bercanggah. Jadi kerajaan adalah bertanggungjawab. Kita tak boleh tutup mata, tak buat apa-apa, biarkan pertikaian ini berlarutan. Dan ini jadi isu, ya, emosi dan sebagainya. Kerajaan yang bertanggungjawab akan bertindak. Jadi saya ingin cadangkan kepada kerajaan, panggil wakil negeri-negeri, pemimpin negeri yang terlibat, runding macam mana nak selesai ini, ya. Kita tidak boleh berterusan dalam keadaan di mana undang-undang macam ini bercanggah di peringkat federal, di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri. Dan kalau perlu, mahkamah kerajaan di peringkat persekutuan perlu sedia pergi ke mahkamah, boleh buat permohonan atau kes di Mahkamah Persekutuan untuk selesai kes ini. Yang teruk sekarang ialah keadaan ini dibenarkan berlarutan. Tuan Speaker, saya minta 2 minit lagi saja untuk habiskan poin-poin yang penting saya. Silakan Sungai Buloh 2 minit. Terima kasih, ya. Dan jadi soalan saya kepada kerajaan ialah, apakah plan tindakan kita untuk selesaikan isu ini? Jangan biarkan situasi ini berlarutan. Dan kita mesti ambil tindakan lah serta-merta dengan runding dengan negeri-negeri. Isu seterusnya, Tuan Speaker, ialah berkaitan dengan amalan buruh paksa yang dituduh dilakukan oleh Saim Dabi Berhad. Apa yang telah berlaku baru-baru ini ialah Amerika Syarikat melalui agensi mereka, Custom Amerika Syarikat, telah melarang kemasukan kelapa sawit khusus yang dibuat oleh Saim Dabi Berhad atas tuduhan bahawa amalan di estate kelapa sawit Saim Dabi melibatkan amalan buruh paksa, forced labor. Saya mengaku dan saya setuju sangat, dan saya akan sokong pindahan yang sekarang dicadangkan oleh kerajaan yang kita mungkin akan lurus dalam mesyuarat ini, pindahan kepada akta kerja supaya pekerja-pekerja diberi perlindungan yang lebih baik daripada amalan buruh paksa. Tapi itu isu berlainan. Sekarang apalah yang saya masa itu
Menteri Sumber Manusia berkata siasatan akan dilakukan oleh kerajaan. Jadi saya minta Dewan Yang Mulia ini diberitahu apakah hasil siasatan ini. Betulkah tidak dakwan oleh Kastam Amerika Syarikat? Apakah fakta-fakta yang berlaku? Dan apakah tindakan kerajaan untuk memastikan ini tidak akan berlaku lah. Sebab ini bukan imej syarikat swasta macam Top Glove dan sebagainya. Ini melibatkan Sime Darby, GLC Perdana, milik kerajaan dan milik rakyat Malaysia. Imej negara terlibat dan tercemar. Dan minta maaf Tuan Speaker, just satu isu last kali adalah berkaitan dengan isu masyarakat OKU. Saya adalah antara ahli parlimen di dalam rombongan pada hari Selasa pagi, di mana lebih kurang 55 pertubuhan NGO OKU kumpul di luar parlimen, hantar satu memorandum meminta Kementerian Wanita, Keluarga dan masyarakat, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kaji semula dan batal satu dasar baru yang dibuat oleh mereka, di mana sumbangan bulanan yang diberi kepada masyarakat OKU sekarang ada perubahan dalam dasar 50% dimasuk dalam satu kad satu dasar baru bernama JKMP tanpa yang mereka tak boleh gunakan melalui wang tunai. Mereka hanya boleh gunakan separuh 50% duit itu di dalam kedai-kedai premis yang didaftar dengan Bank Islam. Kad itu dengan Bank Islam lah, duit itu. Dan hanya boleh digunakan tanpa cash untuk membeli barang-barang tertentu daripada premis-premis yang tertentu. Aduan mereka ialah satu, kementerian tidak runding perubahan besar ini dengan kita. Dasar ini tidak menguntungkan kita, dasar ini menjejaskan status kewangan kita. Dan mereka minta ini dikaji semula dan saya minta kerajaan memberi jawapan. Adakah kerajaan sanggup semak semula dasar ini? Last kali Tuan Speaker, isu kawasan ringkas. Ini berkaitan dengan sebahagian kawasan Sungai Buloh, Parlimen Sungai Buloh bernama Sarjana Utama. Bilangan penduduk besar 78,000 penduduk. Kita ada 2 sekolah rendah, 1 sekolah menengah. Kerajaan dulu sudah membuat keputusan tambah sekolah menengah. Pembinaan telah berlumba 2017 sampai sekarang belum habis. Jadi saya nak minta kepada KPM, tolong beritahu status sekarang saya difahamkan ialah lebih kurang 85%. Bila sekolah ini akan dibuat? Sebab rakyat Sarjana Utama menantikan masa anak-anak mereka boleh pergi ke sekolah menengah ini yang baru. Saya ucap terima kasih Tuan Speaker atas kelonggaran yang diberi kepada saya dan saya memohon menyokong. Sekian, terima kasih.